kampungku, tempat di mana aku berpijak. Sawah hijau menghampar, langit biru luas terbentang. Sungai mengalir deras, ikan-ikan bermain riang. Tak ada yang bisa menggantikan suasananya. Oh kampungku, tempat di mana aku terlelap sunyi. Rindangnya kebun menutup serpihan pancaran mentari. Lukisan alam menggoda mata sepanjang tahun. Keindahanmu takkan tergantikan. Di sini aku belajar tentang kehidupan dan cinta. Kampung halamanku, malam tiba lalu bintang-bintang bersinar cerah, menciptakan bayangan yang menawan di malam gelap. Sesekali terasa hembusan bayu di hatiku. Kau selalu menjadi tempat yang kusebutkan. Senja di kampungku, perlahan mentari mula berarak pergi. Warna merah jingga melatari langit. Sayup kedengaran bunyi kicauan burung. Kampungku, tempatku tumbuh tanah yang kucintai. Saya duduk Perlis ni dah lama dah. Cuma nak bunyi Perlis tu tak bunyi sangat lah. Tapi harap semua faham lah no. Dia belah Perlis ni dia punya lorak. Kalau lorak pekat memang clear cun. Memang orang kata pening. Semua lorak. Ish. Belah-belah Abi. Ya Abi kat dalam kangak lah. Tapi dia tepi kangak tu. Dia memang lorak dia tu. Lorak Perlis tu memang clear. Memang orang pening orang cakap ah. Depa punya panggil tu kadang-kadang kita pun pening. Panggil tu macam nak ajak bergaduh. Dia macam weh hang mai sini sat. Hang nak pergi mana? Hang mai tang ni sat. Dia mai tang ni oh. Hang mai tang ni. Dia bunyi macam nak cari gaduh. Tapi sebenarnya kita orang Perlis ni orang lembut-lembut, baik-baik. Kita tak ada cari gaduh. Cuma bunyi dia macam nak cari gaduh. Rasa belah Abi tu pula. Saya pengalaman saya memang duduk belah Abi tu memang lama. Tang Abi tu dia punya lorak memang clear. Memang pening orang cakap. Cik! Ni apa mah jatuh junam nan tu. Papu Tak jatuh lah. Nak jatuh buat apa? Aku nak buat apa kah? Tak apa. Cik kena beli air pacuk. Pacuk. Tak kira nak juga. Sama kawan kan cik? Tak mak kawan sudah. Kawan kau lokong. Abi merupakan pekan kecil yang terletak di Mukim Abi, Perlis, Malaysia. Antara kampung yang terdekat di Mukim Abi ialah Kampung Kubang Badak, Kampung Abi Padang Macang dan Kampung Kecil. Ia juga menjadi tumpuan ekonomi bagi penduduk di Mukim Abi. Abi merupakan kawasan yang terletak di antara Kangan dan kaki bukit. Ia juga merupakan kawasan yang terletak kira-kira 68 km dari Bandar Kangang. Ia juga adalah kawasan yang terletak 491 km dari Kuala Lumpur. Abi merupakan kawasan yang mempunyai keluasan 5.8 km persegi. Kampung ini dinamakan Kampung Abi Padang Macang kerana pada satu ketika dahulu, pada asalnya, kampung ini diliputi oleh tanah paya yang dipenuhi dengan belukar dan pokok-pokok hutan yang kebanyakannya adalah pokok macang. Selain itu, penduduk kampung di kampung ini juga mendapati bahawa di sungai ini terdapat banyak buah-buah macang. Pokok macang adalah sejenis pokok yang sama keluarga dengan pokok mangga. Pokok macang juga adalah pokok eksotik yang selalunya ditanam secara bercampur dengan pokok-pokok lain. Lantaran itu, lahirlah nama Kampung Abi Padang Macang di kampung ini. Dari segi geografinya, kampung ini terletak di hujung negeri Perlis dan bersempadan dengan selatan Thailand dari sebelah utara. Keseluruhan tempat kediaman penghuni-penghuni adalah secara berjajar. Rata-rata penduduk di kampung ini adalah golongan warga emas dan juga golongan yang sudah berkeluarga. Kebanyakan mereka bekerja sebagai dalam sektor swasta dan juga sektor kerajaan. Selamat
Selamat datang ke Kampung Abi Padang Macang di mana memancing adalah aktiviti yang mengasyikkan dan merangsang. Dalam video ini, saya akan membawa anda melalui pengalaman memancing yang menarik di kampung saya. Penduduk kampung di sini gemar memancing kerana terdapat banyak ikan di kawasan ini. Kawasan ini juga mempunyai sungai yang panjang yang membolehkan penduduk kampung ini mengisi masa lapang mereka dengan memancing. Bukan itu sahaja, penduduk kampung ini juga gemar memancing di kawasan sawah padi. Aktiviti memancing ini selalunya dilakukan pada waktu petang kerana cuacanya yang redup dan sesuai. Aktiviti mancing ini juga merupakan salah satu sumber makanan penduduk kampung di sini. Seterusnya, saya bawakan anda ladang mangga harum manis yang terdapat di kampung saya. Di sini kita dapat lihat bahawa ladang ini dikelilingi oleh kehijauan alam dan panorama indah. Di sini, petani kami bekerja dengan tekun untuk menanam dan merawat tanaman harum manis. Mereka menghormati tradisi pertanian lama yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ladang harum manis kita juga memainkan peranan penting dalam mendukung ekonomi setempat. Oleh itu, ladang harum manis di kampung kita adalah harta yang patut kita hargai. Seterusnya, di kampung saya juga terdapat aktiviti membajak sawah menggunakan traktor. Pembajakan dengan traktor ini membolehkan tanah pertanian diproses dengan cepat dan efisien yang boleh meningkatkan produktiviti hasil pertanian. Tanah yang telah dibajak biasanya lebih subur dan bersedia untuk penanaman. Aktiviti ini menggunakan traktor kerana ia mengurangkan beban kerja fizikal yang berat yang biasanya perlu dilakukan oleh petani dengan peralatan sederhana. Ini boleh menghemat masa dan tenaga yang boleh dialokasikan kepada tugas pertanian lain. Penggunaan traktor di kampung saya juga boleh mencipta peluang pekerjaan dan memberi kesan ekonomi positif kepada masyarakat tempatan, terutamanya kepada pengendali traktor dan penyedia perkhidmatan pertanian. Penggunaan traktor membantu membawa teknologi pertanian moden ke kawasan pendesaan yang boleh meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pertanian. Selamat datang ke sebuah kisah mengenai perpustakaan yang tidak seperti yang biasa kita saksikan. Saya membawa anda kepada sebuah perpustakaan yang memainkan peranan penting dalam kehidupan penduduk desa yang merindui akses kepada ilmu dan pengetahuan. Di tengah desa yang tenang ini terletak sebuah perpustakaan kecil yang menjadi pusat kegiatan penduduk setempat. Ini adalah tempat di mana anak-anak berkumpul untuk membaca buku, belajar dan meneroka dunia melalui halaman-halaman kertas. Ini adalah tempat di mana penduduk desa yang lebih tua berkongsi cerita dan pengalaman mereka, mewariskan harta pengetahuan mereka kepada generasi yang lebih muda. Selain itu, perpustakaan ini adalah hasil usaha sukarelawan yang berusaha untuk memastikan bahawa akses kepada ilmu tidak mengenal had dan tidak terhad kepada mereka yang tinggal di bandar. Di samping itu juga di sini, penduduk mengakses buku dan sumber maklumat untuk aktiviti pertanian mereka. Mereka belajar cara meningkatkan hasil tanaman dan menjaga kelestarian alam sekitar. Di samping itu juga, perpustakaan ini juga menjadi tempat untuk acara membaca untuk kanak-kanak dan aktiviti pendidikan yang menginspirasi mereka untuk mengejar ilmu. Individu yang pertama kali datang ke perpustakaan ini akan diberikan borang ahli untuk diisi supaya menjadi salah seorang ahli perpustakaan di sini. Di sini juga terdapat 2 orang staf yang membantu untuk menjaga perpustakaan desa ini. Seterusnya, mari saya bawakan anda kepada Klinik Kesihatan Desa Abi. Klinik Kesihatan Abi adalah klinik kesihatan desa yang bertujuan untuk memberi akses kepada perkhidmatan kesihatan asas kepada penduduk yang mungkin sukar mengakses kemudahan kesihatan yang lebih besar di bandar. Klinik ini biasanya menyediakan perkhidmatan perubatan asas seperti pemeriksaan kesihatan, perundingan doktor, rawatan penyakit umum, imunisasi dan juga penjagaan ibu dan anak.
Seterusnya, saya bawakan anda ke Sekolah Menengah Kebangsaan Abi. Di sini terdapat dua sekolah iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah Kebangsaan Abi atau nama ringkasnya SK Abi merupakan sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di Jalan Abi Batas Paip. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1911 dan pengasas sekolah ini ialah Encik Ismail bin Cik Tam yang kemudiannya bergelar Datuk Setiabakti Diraja. Keseluruhan bangunan pada peringkat permulaannya adalah diperbuat daripada kayu, manakala pelajaran Jawi dijadikan sebagai bahasa penghantar. Saya dahulunya bersekolah di sekolah ini bermula pada tahun 1 hingga tahun 6. Jadi, saya bersekolah di sini selama 6 tahun. Sekolah Rendah Abi adalah tempat di mana setiap hari dimulai dengan senyuman ceria anak-anak yang tiba di sekolah ini siap untuk mengejar ilmu. Ini adalah tempat di mana guru dan pelajar berinteraksi dengan penuh semangat, tempat di mana ilmu disampaikan dengan penuh dedikasi. Masjid Al-Imarah atau lebih dikenali dengan Masjid Abi adalah tempat ibadah yang mempunyai makna mendalam dalam kehidupan komuniti di kampung ini. Masjid Abi adalah tempat yang selalu menyambut para jemaah dengan pintu terbuka, tempat di mana pengunjung dan penduduk setempat datang untuk menemui ketenangan dan kekuatan. Di sini, dalam keheningan masjid yang indah, jemaah berkumpul untuk melaksanakan solat dan ibadah mereka untuk menyerap ketenangan dalam setiap rukuk dan sujud. Masjid Abi juga menjadi pusat pengajian agama di mana para pelajar belajar tentang nilai-nilai agama dan bacaan Al-Quran. Masjid Abi adalah bukti bahawa agama adalah punca ketenangan dan inspirasi. Ini adalah tempat di mana semangat dan iman bersatu. Hari ini saya membawa anda ke perjalanan untuk mengeksplorasi peranan kedai runcit dalam membina komuniti dan memenuhi keperluan harian kita. Kedai runcit adalah tempat yang kita kunjungi hampir setiap hari. Ini adalah tempat untuk membeli makanan harian, keperluan rumah dan berinteraksi dengan jiran-jiran. Kedai runcit sering menyokong produk tempatan dan pengusaha kecil. Ini adalah tempat yang mendorong pertumbuhan ekonomi tempatan. Saya juga sering datang ke kedai runcit Walan Mat ini kerana kadang-kala nenek saya meminta saya untuk membeli barangan basah dan barangan masak untuk dia memasak di rumah. Kedai runcit juga adalah tempat di mana anda dikenali dengan nama anda, di mana anda bukan sekadar nombor pelanggan tetapi ahli komuniti yang dihargai. Kedai runcit adalah lebih dari sekadar tempat membeli barangan. Ia adalah jantung ekonomi tempatan, tempat kita berhubung sebagai manusia. Mereka memainkan peranan penting dalam menyatukan kita sebagai komuniti. Selamat datang ke Pusat Komuniti Internet di Abi. Pusat Komuniti Internet adalah pusat yang memberi akses kepada dunia maya yang terletak di tengah komuniti kita. Di sini, pelajar dan penduduk tempatan berkumpul untuk menggunakan komputer dan internet untuk memperoleh ilmu, mencari pekerjaan dan berhubung dengan dunia. Pusat ini juga menjadi tempat untuk sesi pembelajaran tentang teknologi. Selamat datang ke dalam dunia ajaib Pasar Malam Abi. Malam ini, kami akan membawa awak menjelajahi jejak tradisi pasar malam yang sentiasa hidup. Pasar Malam Abi telah menjadi sebahagian daripada sejarah saya selama lebih daripada 1 abad. Penduduk tempatan dan pengunjung berkumpul untuk meraihkan budaya dan makanan. Selalunya beberapa jam sebelum pasar malam dibuka, peniaga akan bersiap sedia dengan penuh semangat. Mereka akan membina gerai yang menarik dan memasak hidangan lazat yang menarik pengunjung.
Apabila ada satu perkara yang sentiasa menggoda di Pasar Malam Abi, itu adalah makanan khasnya. Dari sate ayam hingga aiskrim goreng, inilah tempat untuk mencuba kelezatan tempatan. Pasar Malam Abi bukan hanya tentang makanan dan membeli belah. Di sini kami meraihkan seni, muzik dan budaya dengan pelbagai persembahan yang memukau. Apa yang membuatkan Pasar Malam Abi begitu istimewa adalah pengunjungnya. Mereka datang dari pelbagai latar belakang untuk berkongsi momen kegembiraan dan kenangan yang takkan dilupakan. Pasar Malam Abi adalah lebih daripada sekadar pasar. Ia adalah cerminan budaya kami, warisan yang kami pelihara dengan penuh kasih dan semangat. Kami berharap anda juga dapat merasai keajaiban malam di Pasar Malam Abi. Ini adalah saya membeli ayam goreng iaitu King Z yang terdapat di Pasar Malam Abi. Kedai ini bukan sahaja menjual ayam goreng, tapi terdapat juga ayam cheese dan juga ayam popcorn. Kedai ini sering menjadi tumpuan ramai kerana ayam yang digoreng itu lain daripada lain. Ayam ini digoreng secara asli dan ia merupakan resepi mereka sendiri yang tidak digunakan oleh mana-mana orang. Ayam King Z ini perlu datang pada waktu petang ataupun anda lebih awal kerana sama sahaja ayam King Z ini habis. Apabila saya datang ke Pasar Malam Abi, saya pasti akan singgah kerana ia merupakan salah satu waktu keluarga saya untuk saya makan bersama-sama dengan keluarga. Pasar Malam Abi ini selalunya akan dibuka pada hari Isnin dan ia juga akan bermula pada pukul 5 petang hingga 9 malam sahaja. Terdapat pelbagai gerai makanan yang terdapat di sini. Jadi, marilah beramai-ramai datang ke Pasar Malam Abi ini kerana makanan-makanan yang dijual adalah sangat menarik dan dapat mengenyangkan perut anda. Makanan di sini juga bukan sahaja terdiri daripada makanan kering, malah juga terdapat makanan basah seperti sayur-sayuran, ikan, ayam dan pelbagai lagi. Seperti yang mana anda dapat lihat di sini juga terdapat sate yang sangat sedap iaitu sate ayam dan juga sate daging. Sate ini hanya berharga 70 sen secucuk. Seterusnya saya bawakan anda ke gerai murtabak yang sangat sedap. Murtabak ini hanya berharga RM4 sahaja. Apabila anda pergi ke mana-mana pasar malam, anda tidak akan jumpa murtabak yang berharga RM4 kerana kebanyakan gerai pasar malam pada hari ini murtabak mereka berharga RM5. Jadi janganlah melepaskan peluang untuk singgah di gerai murtabak ini kerana gerai ini sangat sedap. Saya juga tidak akan melepaskan peluang untuk datang ke Pasar Malam Abi ini pada setiap hari Isnin. Di sini anda dapat lihat pelbagai makanan menarik yang ada di sini. Jadi tidak rugilah apabila anda datang di Pasar Malam Abi ini. Jangan lepaskan peluang apabila anda lalu di kawasan Abi ini. Hadirlah dan singgahlah ke Pasar Malam ini kerana Pasar Malam ini saya jamin akan memberi kepuasan hati 100% kepada anda.
sekarang saya berada di Batik Indrawasih di negeri Perlis. Batik ialah seni tekstil Malaysia yang terkenal di pantai timur Malaysia seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Yang menariknya, terdapat juga batik yang diusahakan di Perlis iaitu Batik Indrawasih. Batik Indrawasih Perlis adalah salah satu jenis batik tradisional yang mempunyai ciri khas dan sejarahnya sendiri. Batik Indrawasih Perlis adalah produk seni tekstil yang berasal dari Perlis, sebuah negeri di utara Malaysia. Ia mendapat namanya daripada burung Raja Wali, Indrawasih, yang sering digambarkan dalam corak dan rekaan batik ini. Batik Indrawasih Perlis dihasilkan melalui teknik penyepitan lilin dan pewarnaan kain dengan warna-warna yang diingini. Proses ini melibatkan penggunaan cetakan dan lukisan tangan yang menjadikan setiap karya unik. Batik Indrawasih Perlis digunakan dalam pelbagai cara termasuk sebagai pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju kebaya serta barang-barang hiasan rumah seperti meja, langsir dan hiasan dinding. Perniagaan batik ini beroperasi di Kampung Lanang Perlis. Perniagaan ini juga ditubuhkan pada tahun 1993 oleh sepasang suami isteri yang bernama Encik Muhammad Daud bin Ahmad Fuad dan juga Puan Zarina binti Salih. Batik Indrawasih Perlis adalah sebahagian daripada warisan seni Malaysia yang perlu dijaga. Kerajaan dan masyarakat setempat telah mengambil langkah untuk mempromosikan dan melestarikan seni tekstil ini. Karya-karya batik Indrawasih Perlis seiring dipamerkan dalam acara seni dan budaya tempatan dan antarabangsa. Batik ini juga mendapat pengiktirafan sebagai salah satu ciri khas seni Malaysia. Penghasilan batik Indrawasih Perlis sering melibatkan komuniti tempatan. Proses pembuatan batik memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan menjaga ekonomi dalam komuniti. Batik Indrawasih Perlis adalah contoh yang menarik daripada seni tekstil tradisional Malaysia yang mempunyai sejarah, budaya dan seni yang kaya. Ia mewakili usaha untuk memelihara dan mempromosikan warisan seni negara ini. Kami kalau ada kat sini dia ada warna baju, dia ada macam baju pasang bagi kemeja, kita ada kain pario, kita ada t-shirt tak endai, kita ada shawl, kita ada tudung bawah. Ini semua yang kita orang buat. Tapi buat masa sekarang ni kita banyak fokus pada batik DIY kit lah. Atas permintaan yang ramai dia orang nak DIY kit. Batik ini sering menggunakan warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau dan biru yang mencerminkan keindahan alam sekitar Perlis. Batik Indrawasih Perlis merupakan sebahagian daripada warisan seni Malaysia yang perlu dijaga. Usaha telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan dan masyarakat untuk mempromosikan dan melestarikan seni tekstil ini. Cabaran untuk membangunkan ni kiranya kita perlu bersaing jugalah sebab kebanyakan tu orang kan berbandingkan dengan batik Kelantan. Jadi kita ni susah jugalah nak bangkit di negeri Perlis ni. Tapi disebabkan kita kekalkan dengan kita punya identiti, kita macam di batik Indrawasih ni kita banyak gunakan teknik-teknik lah. Macam teknik batik overlap sebab teknik-teknik tu yang buat batik ni ada nilai tambah dia. Dan untuk bersaing memang kita perlukan sesuatu yang lain dari yang lain lah. Harapan saya kalau boleh tu saya nak berkongsi ilmu batik saya ni dengan lebih ramai lagi orang. Sebab tu kami pun ada buka untuk pelajar-pelajar intern yang sekurang-kurangnya kita boleh berkongsi lah, sama-sama minat tentang batik ni. Dan kalau boleh tu saya nak latih generasi muda yang batik ni pun boleh dijadikan satu produk yang menghasilkan income lah. Produk-produk yang dikeluarkan oleh Batik Indrawasih ialah seperti baju pasang,
baju kemeja, blouse, produk untuk hiasan dinding dan batik frame kit untuk DIY. Bunga layu di dalam taman. Bunga ditanam di kawasan gurun. Warisan Melayu jangan ditinggalkan, menjadi kebanggaan turun-temurun. Pi sana, pi sini, dok tang tu, dok tang ni, kono kok ni, idam berjerembab juga. Pi sana, pi sini, dok tang tu, dok tang ni, kono kok ni, idam berjerembab juga. Ni baru nak mula cerita, sungguhnya nak habar oleh isu semua. Pusing rambut, lejak pi padang besar, hangat-hangat lilit, lagi sakan merendah. Warung tepi sawah terletak di kawasan persawahan yang indah yang memberikan pengunjung pemandangan yang menenangkan dan suasana alam yang hijau. Restoran ini menawarkan hidangan makanan tempatan yang autentik termasuk nasi lemak, ayam goreng dan hidangan khas Malaysia lain. Warung tepi sawah menawarkan suasana yang santai dan mesra dengan pelanggan yang cocok untuk bersantap bersama keluarga ataupun teman-teman. Tempat ini sering dikunjungi oleh penduduk setempat dan pelancong yang ingin merasakan makanan tempatan dalam pengaturan yang indah. Okey, baiklah. Sekarang saya berada di warung tepi sawah. Selain ada makanan yang enak dekat sini, terdapat juga pemandangan yang cantik dekat warung tepi sawah. Warung tepi sawah ni juga merupakan tempat makan yang terkenal dekat Perlis ni. Jadi ramai-ramai boleh datanglah ke warung tepi sawah ni. Makanan yang saya order ni adalah bakso wedang. Jadi dia mempunyai kuantiti yang banyak dan berkaitan dengan harga RM7. Dan saya cadangkan untuk siapa yang datang ke warung tepi sawah ni boleh cuba untuk beli bakso. Sedap. Saya Mira binti Kamis, pengurus warung tepi sawah ni. Warung tepi sawah ni start beroperasi pada 2017. 2017 kecil lah, kedai ni mempunyai 4 bibit meja. Lepas tu kak buat sendiri semua, nasi lemak apa semua, tengah, capati, semua kulit siang masin semua kak buat ni. Ada orang kerja seorang lah dulu. Lepas tu buat dengan suami kan. Suami pun berhenti kerja apa sekarang, kak pun berhenti kerja, buka kedai ni lah. Lepas tu dulu kedai ni buat kecil-kecil je, konsep kampung. Lepas 2017, 2018 buat pondok-pondok kayu kat sini, buat konsep kampung. Datang buruh usik lah, yang sawah padi kan. Tak ada lagi lah ni, tingkat-tingkat yang besi-besi semua kayu. Lepas tu sekarang baru, lepas PJK baru naik. 4 tingkat lah. Sebab dari kecil, dari 4 meja sampai 100 biji meja lah ni. Tambah-tambah duit tu lah, kita pusing balik modal. Daripada hasil sale tu, kita boleh tambah lagi, beli barang yang banyak lagi, rambut, musim-musim, beli ais. Masa PKP kan 6 bulan tak buka. Baru-baru ni 3 bulan tak buka, dah buat renovate ke atas ni, atas dengan bawah, 3 bulan tutup. Ini adalah konsep kampung, makanan kampung lah yang
diutamakan kan, selain pada makanan-makanan moden kan. Selalunya makanan kampung ni lah yang orang nak mencari. Orang selalunya kat sini customer, pelanggan dari luar kan, macam makanan yang moden-moden dah banyak dah kot tempat mereka kan. Di sini dah main perlis nak cari makanan kampung, kulit ikan masin, bek ngah macam tu. Kalau ni juga yang baik lah kan. Dia berkonsepkan tradisional kampung, di bukit, kelilingi bukit, sawah padi. Untuk view tu macam tempat-tempat lain yang negara-negara luar ni tak ada sawah padi tu, nak main tengok sawah padi. Pemandangan tu yang lain daripada lain kan. Saya Supri bin Hashim, Pesara Jabatan Kerajaan. Sekarang ini memang Alhamdulillah mungkin dapat sambutan yang baik. Sebab dia bakso yang bakso yang fresh, yang besar. Kita setiap 3 minggu sekali kita akan menggunakan buat pedas yang fresh. Kalau balik yang melalui di apa di sebenarnya usaha bangkanya asal daripada isteri saya. Dia adalah bapa kita, jadi dia berasa lebih baik kita perkenalkan bakso, kita kena soto dan akak tadi ni nama saya bakso Maggi. Bakso ada banyak, ada bakso biru, bakso ni, bakso putih dan bakso biru. Tetapi yang pertama ada perbezaan dalam bakso Maggi. Sebenarnya di sini ada serta saya pencet memandangkan daripada kita saya rumah, lebih baik kita usaha kita aktif. Dia masuk lagi dalam bisnes bersama sebab usahanya anak isteri saya, dia pandai untuk tolak bakso soto sebab dia asal daripada Indonesia, jadi dia pun membantu dia. Sekarang dia sudah masuk 3 tahun juga. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Pisana, pisini, dok tang tu, dok tang ni, kono kok ni, ida berjerembab juga. Pisana, pisini, dok tang tu, dok tang ni, kono kok ni, ida berjerembab juga. Ni baru nak mula cerita, sungguhnya nak habar oleh isu song. Pusing rambut, lejak pipa dan besar.
Selamat datang ke Taman Rimba Herba Perlis. Tempat ajaib yang menempatkan herba-herba semula jadi yang menarik dan menakjubkan. Mari kita memula perjalanan untuk melihat taman yang mempesona ini. Taman Herba Rimba Perlis terletak di Wang Ulu adalah sebuah harta karun alam yang jarang ditemui. Tempat ini adalah rumah kepada kepelbagaian tumbuhan herba dan semula jadi yang mengagumkan. Ketika anda melangkah ke dalam taman ini, anda akan diajak untuk menjelajahi dunia herba Malaysia. Panduan taman akan membimbing anda melalui jalan-jalan yang indah dan menerangkan tentang tanaman herba, khasiat kesihatan mereka dan sejarah penggunaannya dalam perubatan tradisional. Taman Herba Rimba juga adalah pusat pendidikan yang penting. Di sini, anda akan menemui pelbagai aktiviti pendidikan seperti ceramah, kursus dan lawatan berpandu yang dirancang untuk meningkatkan kesedaran anda akan khasiat herba dan tradisi perubatan. Koleksi tanaman di taman ini adalah luar biasa. Anda akan menemui pelbagai herba tradisional yang digunakan dalam ubatan Melayu seperti akar serapat, daun kesum dan banyak lagi. Saya Selamat Abdul Rahman, pengasas Perlis Nature and Wildlife dan juga ketua projeknya, projek pameran Perlis Geopark unit Dalangka, dan juga di hadapan kita ada projek pameran Wang Kedan dan Forgotten Valley. So hari ini kat sini kita buat pameran untuk Geopark lah dulu, dan kita bentangkan mengenai apa penemuan-penemuan yang kita telah temui lah, yang dikumpulkan oleh 3 grup. Macam kita ada di sini PNW, Police Climbers dan juga Hiker Police. Yang ni semua grup NGO yang terlibat dalam aktiviti eksplorasi alam di Perlis lah, berdasarkan kepakaran masing-masing. Macam Climbers lebih kepada kepakaran mendaki batu, yang ni lebih kepada mendaki bukit dan rekreasi, dan kami banyak membuat ekspedisi ataupun eksplorasi di dalam hutan. Sebabnya tak ada banyak cabaran, sebab kita memang pilih tempat ni sebab dia bersesuaian dengan tema yang kita nak cuba sampaikan, iaitu bila kita buat pameran mengenai Geopark dan kita harus berada di tempat dia lah. Seperti di sini pun kita berada di hutan simpan Bukit Bintang dan juga di bawah pengurusan Rimba Herba oleh Jabatan Perhutanan. Memang sesuai untuk kita lakukan education dan juga kita buat apa saja kajian lapangan lah. Untuk seperti contoh, kita sediakan program Young Explorer untuk kanak-kanak ataupun untuk remaja, dan menyelami bagaimana kita membuat kerja-kerja eksplorasi tanpa perlu masuk jauh ke dalam hutan macam kita selalu masuk lah. So kat sini memang sangat sesuai lah, tak banyak cabaran sangat lah. Mungkin kalau cabaran pun dari segi cuaca lah kot. Kalau hujan ribut tu memang agak bahaya sikit lah pokok-pokok. Tapi selebihnya tu alhamdulillah tak ada apa. Buat masa ni kita masih belum dapat banyak lagi kunjungan pencung, tapi it's okay sebab kita akan jalankan every weekend, every 2 weeks. Kita pun masih ada kapasiti lah. Kalau kita takut terlalu ramai serbu, kita tak sempat nak handle, sebab kita setiap orang yang datang kita akan bawa melawat, kita akan beri penerangan, bukan sekadar pameran semata-mata lah. So dari situ kita boleh transfer knowledge lah. Dari segi lokal, mungkin ada yang pergi ke Bukit Ayak, dia akan singgah lagi sini bila nampak kita buat poster di depan, dan juga melalui Facebook lah kita publish promosi dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hashim bin Sa'a ataupun Pak Hashim, bertugas di Rimba Herba Negeri Perlis. Peranan saya di sini untuk membantu Jabatan Perhutanan. Saya dulu salah seorang kaki tangan Jabatan Perhutanan, tapi saya dah bersara lebih kurang 6 tahun dah. Dari
2017. Saya rehat sementara, lepas tu dipanggil balik oleh Jabatan Perhutanan bertugas di sini untuk membantu jabatan berkenaan dengan pokok-pokok harga. Pokok-pokok yang ada di Taman Harba ni dia ada dua konsep, in situ dan ex situ. Pokok yang sedia ada di sini dan pokok yang tidak ada di sini dan kita bawa masuk daripada luar. Semacam Kedah sampai ke Johor, lepas tu satu lagi di luar negara, sempadan kita, Thailand. Okey. Pokok-pokok yang famous di sini termasuklah Tungkak Ali, Kacik Patimah, Derhaka Mentua, Kucing Galak, Galak Tua, Empedu Bumi, Belimin Tanah, dan yang unik sekali iaitu selai setahun. Selai setahun dia hanya selai setahun saja, dia fungsi pada ubi dah. Dia ada tiga spesies, hak biasa, hak baldu dan hak macam keladi tu. Dia selai tahun ni dia spesies orkid, iaitu merupakan orkid tanah. Kewangan di sini tidak ada masalah. Dia ada peruntukan setiap tahun. Cuma sedikit ataupun banyak dia berpandu pada peruntukan lah. Okey. Sini cuaca panas tak berapa sangat. Dia banyak pasal sebab kawasan hutan ni dia banyak teduhan dan dia banyak hujan daripada tempat lain. Panas dia selalu dalam bulan Januari sampai Mac. April tu dia ada hujan. Sampai ke sekarang, sampai bulan 12, bulan 1 pun kadang-kadang masih ada hujan. Sebab keadaan sekeliling hutan kan. Yang boleh buat Tungkak Ali tu di sini kita Keksol dia kita dah buat dah dulu 2010. Sekarang dah habis dah. Sekarang ni kita wujud balik, kita buat seperti kita kata minuman segera. Tungkak Ali dan kita campur dengan kopi, dan satu lagi kita tambah dengan tunjuk langit yang buah dia jatuh tepi jalan. Tapi kita proses jadikan macam Tungkak Ali, kita jadikan macam teh tapi dalam keadaan kasar, bukan serbuk. Dan kasar, lepas tu tunjuk langit tu kita proses jadi macam kerisik. Lepas tu kita campur dengan kopi kasar. Kita adun 3 dalam 1. Siapa datang sini pun kita buat peluang lah untuk persediaan minuman herba. Lepas tu selain pada tu kita ada buat belimin tanah, minuman teh belimin tanah. Yang terbaru ni kita buat minuman panas juga, iaitu minuman daripada terah kayu ataupun kayu pokok sepang. Ada atas meja tu kamu boleh lihat yang warna merah. Dia sepang tu dia cuma kayu dia saja, terah dia kita letak dalam gelas ataupun dalam cak. Itu kita masuk air masak panas. Itu kita minum dalam keadaan suam lah. Okey, khasiat dia yang pertama dia baik untuk wanita, iaitu dia untuk kita haid tidak menyentuh keputihan. Yang lelaki tu utama sekali orang yang merokok, dia masalah orang kata apa, selalu dia batuk kering apa kan. Dia boleh bantu
untuk menghilangkan benda-benda yang tak elok di dalam badan. Rawatan ada sini, rawatan rendam kaki dalam minyak herba yang depa datang ni, daripada ni kawan-kawan ni depa akan buat rawatan rendam kaki dalam minyak herba. Sebenarnya kita dah wujud daripada tahun 2006 lagi rawatan. Dia untuk yang pertama untuk gout, yang kedua untuk angin dalam badan, yang ketiga urat-urat saraf dan macam kita masalah resedung, angin dalam darah, dia boleh bantu. Macam wartawan ni dia pernah datang sebelum dia pencen lagi pun dia selalu duk bawa kawan-kawan. Rawatan di sini pun memerlukan bayaran. Ya, rawatan ni dia antara 15 minit, bayaran dia RM10 sahaja. Lepas tu kalau nak khidmat urut kita ada, tapi macam hari ni kalau tak ada orang tempah, dia pengurut tak datang lah. Kalau ada datang dia, kalau urut dekat lutut turun bawah ya. Dia tambah rendam saja 15 minit, urut 15 minit. Setengah jam bayaran dia RM30 sahaja. Kalau rendam sahaja 15 minit RM10, kalau campur dengan urut tambah 15 minit lagi RM30 sahaja. Kalau orang yang memerlukan lah kan, kalau masalah dalaman. Baiklah, soalan terakhir saya. Ya. Apakah harapan Pak Cik untuk tempat Taman Herba ni? Harapan saya di sini kalau boleh tu nak tambah maju lagi, tambah lagi benda-benda herba. Tapi sekarang ni selepas PKP ni, kelang yang kita daripada hantar mai pun dah tutup banyak lah. Tidak dulu kita kelang daripada Perlis, Jacawi, Saparu, HPA, lepas tu daripada Kedah pun daripada hantar mai Sungai Petani. Lepas PKP ni senyap terus, telefon pun tak angkat dah. Tidak bahan herba banyak, kita tambah dengan pokok-pokok herba. Lepas tu pokok-pokok herba ni pun ada 5-6 jenis untuk jualan di rak tu. Dia ada sedia lah dengan QR code lah apa. Okey. Baiklah, itu saja daripada saya. Ya. Terima kasih sebab sudi untuk menemani. Okey, sama-sama. Saya doakan Taman Herba Rumah ni maju. Okey. Lepas tu balik tu maklum lah pada kawan, pada keluarga kan. Boleh main buat rawatan. Dia kalau ibu-ibu, datuk kita yang masalah gout buat main. Kita buat mula tu memang untuk gout. Lepas tu kita campur bahan-bahan lah untuk angin, untuk resedung. Taman Herba tempatnya unik. Terdapat banyak tumbuh-tumbuhan. Andai ada penyakit kronik, di sinilah tempat menjadi pilihan. Jadi, jika anda ingin merungkai rahsia kekayaan alam Perlis dan memahami keindahan tumbuhan herba Malaysia, jangan lupa melawat Taman Herba Rimba Perlis. Terima kasih kerana menemani kami dalam dokumentari ini. Dan ingatlah, kekayaan alam adalah harta berharga yang perlu dijaga dan dihargai.
Muzium Kota Kayang adalah pusat penyebaran maklumat yang mempamerkan dan memelihara warisan sejarah negeri Perlis. Muzium ini telah didirikan di kawasan yang pada asalnya adalah kota istana untuk keluarga Diraja Perlis bersemayam. Binaan untuk muzium ini adalah berasaskan seni bina Melayu dan bumbung panjang rumah Perlis. Muzium ini juga mempamerkan 400 koleksi sejarah di beberapa galeri, contohnya galeri senjata, galeri arkeologi dan galeri kebudayaan. Muzium Kota Kayang terletak di daerah Kota Kayang di negeri Perlis, Malaysia. Ia mudah diakses dan merupakan destinasi pelancongan yang popular di kawasan Perlis. Muzium ini menempati bangunan lama yang sebelumnya adalah sebuah istana diraja Muzium Kota Kayang. Istana ini dibina pada tahun 1907 oleh Raja Said Alwi Said Safi Jamalullah sebagai kediaman peribadi. Muzium Kota Kayang mempamerkan koleksi yang pelbagai termasuk artifak sejarah, benda-benda seni, peralatan tradisional dan maklumat berkaitan dengan sejarah dan budaya Perlis. Terdapat juga koleksi seni bina yang indah dan seni karya tempatan. Muzium ini mempunyai pameran tetap yang menerangkan sejarah dan budaya Perlis, termasuk perkembangan politik dan sosial negeri ini. Selain itu, terdapat juga pameran sementara yang mengemas kini dan menambah nilai pengalaman pelawat. Muzium Kota Kayang sering mengadakan program pendidikan dan pameran sementara yang berkaitan dengan pelajaran sejarah dan budaya bagi pelajar sekolah dan pengunjung lain. Selain daripada muzium itu sendiri, kawasan luar muzium juga menarik dengan taman dan taman burung. Pelawat boleh menikmati suasana sekitar yang tenang sambil menghargai keindahan lanskap. Muzium ini dilengkapi dengan kemudahan seperti kafeteria dan pusat maklumat pelancongan untuk keselesaan pengunjung. Akhir sekali, Muzium Kota Kayang merupakan tempat yang menarik bagi mereka yang berminat untuk memahami sejarah, budaya dan seni Perlis. Ia menyediakan pandangan yang menarik tentang warisan negeri ini dan merupakan destinasi yang baik untuk lawatan pendidikan atau rekreasi. Ini merupakan contoh galeri senjata yang terdapat di Muzium Kota Kayang. Melayu di dalam taman, bunga ditanam di kawasan gurun. Warisan Melayu jangan ditinggalkan, menjadi pegangan turun-temurun.
Hari ini saya berada di Taman Ekorimba Bukit Air. Di sini adalah tempat menjadi tarikan pelancongan orang ramai untuk berkelah dan bermandi-manda. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di sini adalah berkemah, menaiki ATV, menaiki kereta api mini dan lain-lain. Tempat ini juga dipenuhi dengan pokok-pokok yang hijau. Bayaran untuk masuk ke tempat ini adalah sebanyak RM2 untuk seorang. Hutan Lipur Bukit Air terletak sekitar 7 km dari pusat bandaraya Kangar Ibu Negeri Perlis. Hutan Lipur ini terkenal dengan keindahan alamnya termasuk air terjun dan hutan hujan tropis yang masih alami. Pengunjung dapat melakukan aktiviti seperti berkelah, berbasikal, berjalan-jalan dan mendaki gunung. Air terjun di sini adalah daya tarik utama terutama air terjun Bukit Air yang menawarkan suasana yang menenangkan. Kepelbagaian flora dan fauna hutan ini juga menawarkan dan kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. Beberapa jenis burung dan tumbuhan yang langka ditemukan di sini. Terdapat juga kemudahan asas seperti tempat letak kereta, tandas dan kawasan rehat. Hutan ini juga merupakan salah satu daya tarik utama hutan Lipur yang mempunyai air terjun. Air terjun ini mengalir melalui hutan hujan tropika yang menawarkan pemandangan yang menenangkan. Hutan Lipur Bukit Air merupakan rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan haiwan termasuk spesies yang dilindungi. Ini membuatnya menjadi tempat yang penting untuk pelestarian alam. Pengunjung juga dapat menikmati aktiviti luar ruangan yang dapat memberikan hiburan dan keseronokan kepada mereka. Hutan ini menawarkan kedamaian dan ketenangan bagi pengunjung yang mencari istirahat dari kehidupan perkotaan serta keindahan alam yang menakjubkan. Ia juga terletak hanya beberapa kilometer dari pusat bandaraya Kangar. Hutan ini mudah diakses dan menjadikannya tempat perjalanan singkat yang popular bagi penduduk setempat dan pelanggan. Baiklah, di sini juga seperti anda boleh lihat, terdapat juga gerai-gerai makanan yang menarik yang menjadi santapan orang ramai setelah mereka penat bermandi-manda. Anda mungkin menikmati hidangan tempatan yang autentik termasuk makanan tradisional Malaysia seperti nasi goreng, rendang atau mi goreng. Beberapa gerai makanan di hutan Lipur ini mungkin menawarkan hidangan yang menggunakan bahan-bahan segar dan organik yang berasal dari sekitar kawasan. Kedudukan gerai makanan mungkin memberikan pemandangan alam yang indah seperti air terjun atau hutan hujan tropis sehingga anda dapat menikmati makanan sambil menikmati alam semula jadi. Kerana cuaca yang mungkin panas dan lembap di hutan hujan, gerai makanan mungkin menyediakan minuman segar seperti jus, buah-buahan atau kelapa muda. Anda juga dapat menikmati makanan di bawah langit terbuka dan mungkin bersantai dalam suasana yang nyaman dan alami. Pastikan untuk menjelajahi berbagai gerai makanan yang tersedia di hutan Lipur Bukit Air untuk menikmati hidangan khas dan pengalaman yang unik. Oleh itu, marilah kita merenung keindahan alam ini dan menjadi pelindung kepada bukit ini.